إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحبي هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum tu nak tanya, suara jelas tak? Suara jelas tak? Siapa yang mendengar boleh tolong komen suara clear atau tidak? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Saya harap suara clear, suara jelas. Baik, tanpa melengahkan masa kita mulakan. Okey, baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa 'azzam. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a 'ilmullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu secara maya bagi menyambung bacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar المسمى حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darin amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-92 dan kita masih lagi dalam berkenaan dengan bab azkar salah 'ala al-mayyit, iaitu berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca ketika mana solat jenazah. Dan kita telah baca sebahagian, iaitu berkenaan dengan apa yang dibaca pada takbir yang pertama, takbir yang kedua dan juga takbir yang ketiga. Seperti yang mana kita maklum dan kita sedikit ulang kaji sikit, iaitu pada bacaan yang pertama ataupun takbir yang pertama, sebab mana takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua itu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz apa-apa juga lafaz selawat. Ini afdalnya adalah dengan lafaz itu sirah Ibrahimiyah. Itu selawat yang dibaca ketika mana tahiyat yang kedua, tahiyat yang terakhir ketika mana solat. Yang ketiga itu dibacakan doa ke atas mayat ataupun jenazah dengan apa-apa juga doa yang boleh kita baca. Tapi yang afdalnya apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, suara clear kan? Tak ada dengar bunyi bising. Tak ada dengar bunyi bising sebab saya sekarang bunyi bising kat jalan kan. Kalau bising minta maaf lah, itu tak boleh nak buat apa lah.
Baik. Kita sambung pada yang terakhir, iaitu wa amma takbiratul rabi'ah. Zikir yang dibaca ketika mana selepas takbir yang keempat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, alhamdulillah. Wa amma at-takbiratur rabi'ah fala yajibu ba'daha dhikrun bil ittifaq. ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قال يقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Adapun takbir yang keempat, iaitu zikir yang dibaca selepas takbir yang keempat, fala yajibu ba'daha dhikrun bil ittifaq. Itu kata para ulama, tidak diwajibkan untuk membaca apa-apa zikir pun secara ittifaq, secara sepakat di kalangan para ulama. Walakin yustahabbu an yaqul ma nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fi kitab al-Buwaiti. Akan tetapi ianya menjadi mustahab, iaitu dituntut untuk dibacakan seperti mana yang dinaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Imam Al-Buwaiti. Beliau berkata, Imam Syafi'i dengan nasnya berkata, yaqulu fi rabi'ah, iaitu dibaca pada takbir ataupun selepas takbir yang keempat, dengan baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Saya yakin semua yang menonton ni semua sudah menghafal atau beramal dengan doa tersebut. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah engkau haramkan kami daripada pahala si mati tersebut. Iaitu sama ada dengan mendapat pahala daripada solat jenazah yang dilakukan ke atasnya, dan juga apa-apa juga amalan yang baik yang dilakukan oleh jenazah tersebut, si mayat tersebut, si mati tersebut, iaitu pahala dia tidak terputus daripada bersambung kepada kita, mendapat daripada pahala si mati tersebut. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau yakni dengan disebabkan kematian si mati tersebut engkau memberikan kami fitnah disebabkan berebut harta dan sebagainya selepas pada kematian si mati tersebut. Baik, disebabkan itulah kata sebahagian mazhab, terutamanya mazhab yang selain daripada Imam Syafi'i jugalah, apabila kita melihat mereka solat jenazah selepas menasah takbir yang keempat, mereka terus bagi salam tanpa membaca apa-apa zikir. Kebanyakan dilakukan kalau di Malaysia kita tak macam tu kan. Kita akan baca sedikit doa, barulah kita bagi salam. Berbanding negara di Mesir dan juga di Mekah, selalu kita ataupun Madinah, kalau kita salat jenazah bersama mereka selepas mana takbir keempat, tak lama kemudian mereka terus bagi salam. Kita makmum tak sempat nak baca zikir yang lain ataupun doa. Kita pun kalau sempatnya, seeloknya kita baca baru bagi salam. Itu yang afdal menurut pendapat sebahagian para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan disunatkan ataupun dituntut untuk memanjangkan doa pada waktu tersebut, pada takbir yang keempat tersebut. Itu dipanjangkan. Sebab apa? Sebab berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dalam beberapa hadis diriwayatkan baginda Nabi akan memanjangkan doa di dalam ataupun selepas takbir keempat tersebut. Dan Imam Nawawi akan datangkan beberapa hadis berkenaan yang menjadi hujah tentang apa yang sepatutnya dilakukan. Qala Abu Ali ibn Abi Hurairah min ashabina kana al-mutaqaddimun
يقولون في الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعله كان حسنا. Kata Abu Ali Ibn Abi Hurairah min ashabina, tak baca sama ada ini daripada anak betul daripada Sayyidina Abi Hurairah ataupun bukan Abi Hurairah sahabat tu. Mungkin ada di kalangan ulama yang bernama ataupun generasi salaf yang bernama Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Itu Abu Ali, beliau mengatakan kana al-mutaqaddimun yaqulun fi rabi'ah. Adapun sebahagian orang lama iaitu generasi salaf di kalangan tak kira sama ada kalangan para sahabat, tabi'in ataupun tabi'in dan sebagainya, mereka mengatakan ataupun mereka membaca fi rabi'ah pada selepas takbir yang keempat, iaitu dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qala wa laysa dhalika bimahkiyin 'an Syafi'i. Dan beliau berkata, iaitu Abu Ali tersebut berkata, wa laysa dhalika bimahkiyin, bukanlah doa tersebut yang diceritakan ataupun yang diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tak naskan pun dalam kitab beliau tentang doa tersebut, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada pun riwayat daripada Imam Syafi'i. Fa in fa'alahu, akan tetapi sekiranya dibacakan, diamalkan doa tersebut, kana hasanan, maka ia menjadi baiklah, baik. Qultu, kata Imam Nawawi, yakfi fi husnihi ma qad qaddamnahu fi hadis Anas fi babi du'ail karbi. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, memadailah tentang baiknya doa tersebut dibaca seperti mana kita sebutkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab du'ail karb, doa yang dibaca ketika mana dalam kesusahan, iaitu baginda Nabi SAW akan ataupun sentiasa membaca doa tersebut, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Nabi banyak membaca doa tersebut. Itu kita boleh jadikan ianya sebagai hujah ataupun dalil untuk dibacakan pada takbir yang keempat. Wallahu a'lam. Baik. Qultu wa yahtaju lid-du'a fi ar-rabi'ah. Kemudian kata Imam Nawawi, para ulama yang mengatakan mustahab, sangat dituntut untuk membaca doa selepas mana takbir keempat tersebut, mereka berhujahkan fi ar-rabi'ah pada takbir keempat tersebut dengan hadis-hadis, beberapa hadis. Yang dikatakan sini hanya satu hadis saja kan. Sini satu hadis saja yang diriwayatkan. Bima rawainahu fi Sunan Al-Kabir lil Baihaqi an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu 4 takbiratin faqama ba'da ar-rabi'ah kaqadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هكذا. Itu seperti mana diriwayatkan ataupun bima rawainahu fi Sunan Al-Kabir, diriwayatkan daripada Sunan Al-Kabir oleh al-Imam yang dikarang oleh al-Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abdullah ibn Abi Awfa, salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau di antara beliau orang yang terakhir meninggal dunia di kalangan sahabat yang berada di Kufah, iaitu Abdullah ibnu Abi Awfa. Itu jarang kita pernah dengar sahabat yang bernama tersebut, Abdullah ibnu Abi Awfa. Kalau Sayyidina Anas, orang yang terakhir di kalangan para sahabat yang meninggal dunia di Basrah. Sayyidina Abdullah ibn Awfa ni
orang yang terakhir di kalangan sahabat meninggal di Kufah. Baik. Annahu kabbara ala jinazati ibnatin lahu 4 takbirat. Beliau pada satu hari beliau solat jenazah ke atas anak perempuannya, itu dengan 4 kali takbir. Faqama ba'da ar-rabi'ah ka qadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u. Dan beliau selepas mentakbir keempat tersebut beliau berdiri. Maksud dia tak terus bagi salam. Ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u. Dan beliau beristighfar kepada anak perempuannya tersebut, dan juga mendoakan. Thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Kemudian beliau berkata, yakni selepas mana selesai pada solat jenazah tersebut, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang sedemikian juga. Dalam riwayat mengatakan baginda akan memanjangkan pada bacaan selepas takbir yang keempat tersebut. Wa fi riwayatin kabbara arba'an. Dalam riwayat yang lain kabbara arba'an, berbanding dengan lafaz takbirat, itu beza lafaz di situ. Famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayakabbiru khamsan. Dan selepas mana takbir yang keempat tersebut beliau berdiri sekejap, tunggu seketika. Hatta dhananna annahu sayakabbiru khamsan, sehinggalah kami, iaitu para tabi'in yang lain yang berada, yang solat ataupun makmum yang lain yang berada di belakang Sayyidina Abdullah ibn Auf tersebut, menyangka beliau akan takbir yang kelima. Dia kata panjang juga tempoh waktu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Auf tersebut radhiyallahu anhum. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian tak lama lepas tu barulah dia bagi salam kanan dan kiri. Falamma sarafa qulna lahu ma hadha. Kemudian selepas mana nak beransur pulang, selesai pada solat jenazah tersebut, kami berkata kepada beliau, ma hadha, apa ni, apa sebenarnya yang berlaku? Seolah-olah pada waktu tersebut kebanyakan di kalangan tabi'in ataupun beberapa orang sahabat yang berada di situ, yang menetap di Kufah tersebut, mereka seolah-olah melakukan ataupun tak baca apa-apa doa. Iaitu sebelum takbir yang keempat mereka terus bagi salam, seolah-olah macam tu. Sebab apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Auf tersebut, mereka menjadi hairan, sebab tempoh waktu tersebut berlaku agak panjang. Faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya aku bukanlah nak menambah-nambah seperti mana yang kamu lihat, seolah-olah melakukan apa yang tak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan mar ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Tapi aku sendiri melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang sedemikian, iaitu memanjangkan, iaitu membaca zikir ataupun doa selepas mana takbir yang keempat tersebut. Au hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun au di sini khilaf syak daripada perawi, sama ada menjawab hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding lafaz yang pertama tadi. Demikianlah yang dilakukan oleh baginda Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim Abu Abdullah hadza haditsun sahih. Hadis ni dinilai sebagai hadis yang sahih. Maka dia menjadi dalil yang kuat bagi mereka yang mengatakan disunatkan untuk membaca doa selepas takbir yang keempat dalam solat jenazah. Maka tak perlulah untuk kita pertikai. Kalau kita tengok, kalau kita solat jenazah dengan orang yang tak membaca doa selepas takbir yang keempat tersebut, jangan kita nak berbantah-bantah, jangan kita nak gaduh pula, sebab dia adalah khilaf di kalangan
para ulama. Itu maka ianya tak menjadi masalah. Baik. Terpulang sama ada kita nak baca apa-apa juga doa. Tapi yang afdalnya seperti mana diriwayatkan tadi, iaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ada dalam riwayat yang lain mengatakan, ada sambungan, waghfir lana wa lahu. Waghfir lana wa lahu. Baik. Okey. Faslun fi hukm as-salam wal masbuq fi salatil janazah. Fasal berkenaan dengan hukum memberi salam dan juga masbuq dalam solat jenazah. Wa idza faragha min at-takbirat wa azkariha, sekiranya selesai daripada selesai daripada takbir yang keempat tersebut dan juga zikir-zikirnya dan juga doa-doanya, sallama taslimatain kasairis salawat, maka hendaklah dia bagi salam seperti mana yang dilakukan dalam solat-solat yang lain. Itu salam ke kanan dan juga ke kiri. Yang wajibnya membagi salam ke sekali saja kan. Yang wajibnya bagi salam hanya sekali, iaitu kanan dan juga kiri. Yang salam yang kedua adalah sunat. Salam kedua adalah sunat. Maksudnya kalau kita bagi salam sekali saja, itu tidak membatalkan solat. Kata-kata para ulama, kalau kita nak bagi ataupun salam sekali saja, tak perlu untuk kita berpaling ke arah kanan. Hanya sekadar tengok ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi, dan terus keluar daripada solat. Adapun kalau kita nak bagi dua kali salam, maka seeloknya itu dengan kanan dan juga ke kiri. Lima zakarnahu min hadis Abdullah ibni Abi Aufa, seperti mana disebutkan tadi berdasarkan hadis daripada Sayyidina Abdullah ibni Aufa tersebut. Wa hukmu salam ala ma zakarnahu fi taslim fi sa'iri salawat, dan hukum bagi salam itu sama hukumnya seperti mana yang kami sebutkan, iaitu mana disebutkan dalam ketika mana beri salam di dalam solat-solat yang lain. Solat-solat yang lain. Hadza huwa al-mazhab as-sahih al-mukhtar. Itu adalah pendapat yang sahih dan juga yang mukhtar, yang dipakai, yang diguna pakai. Walana fihi huna khilafun dha'if taraktuhu. Dan kata Imam Nawawi lagi, dalam masalah ini ada khilaf. Ada khilaf juga dalam masalah bagi salam dalam solat jenazah tersebut. Khilaf, akan tetapi yang jadi khilaf yang dhaif, yang lemah. Taraktuhu, dan aku tak sebutkan, tak perincikan masalah tersebut dalam kitab ni. Sebab apa? Li'adamil hajah ilaihi fi hadzal kitab, sebab dia tak perlu pun untuk sebut dalam kitab ni. Sebab kitab ni adalah kitab berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa, bukannya kitab fiqh. Kalau nak tahu lebih mendalam, maka rujuklah dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Baik, walau jaa masbuqun, dan sekiranya seseorang tersebut dia masbuq dalam salat jenazah, fa adraka al-imam fi ba'd as-salah, maka dia sempat bersama dengan imam dalam takbir yang ataupun takbir yang kedua ataupun ketiga, maksudnya ahrama ma'ahu fil hal, maka hendaklah dia ihram. Maksudnya ihram sama dengan imam, dengan terus. Sebab apa dinamakan sebagai ihram? Sebab mana takbir yang pertama tersebut kita tak boleh melakukan ataupun diharamkan untuk melakukan apa yang boleh dilakukan di luar solat. Itu maksud ihram. Ahrama ma'ahu fil hal. Wa qara al-Fatihah, dan membaca al-Fatihah terus. Maksudnya kalau kita ikut imam berada di takbir yang kedua ataupun tiga ataupun yang keempat, kita baca, kita sepatutnya membaca al-Fatihah. Itu bagi kita adalah takbir yang pertama. Tak perlu untuk kita ikut imam
Itu pada takbir yang kedua ataupun ketiga, yang keempat. Summa ma ba'daha ala tartibi nafsihi. Kemudian ya seterusnya ala tartibi nafsihi, mengikut tertib ya, diri sendiri tersebut, orang yang masbuk tersebut. Wala yuwafiqul imam fi ma yaqra'uhu, dan dia tak ikut, dia tak perlu ikut imam pada bacaannya, pada bacaan takbir kedua, ketiga dan keempat. Fa in kabbara thumma kabbara al-imam at-takbiratul ukhra qabla an yatamakkana al-ma'mum min adh-dhikri. Kiranya makmum yang masbuk tersebut dia takbir, dia mengangkat takbir, thumma kabbara al-imam, contoh dia nak masuk takbir yang pertama, kemudian tak sempat dia nak baca al-Fatihah, kabbara al-imam at-takbiratul ukhra, imam masuk takbir yang kedua terus, qabla an yatamakkana al-ma'mum min adh-dhikri, sebelum makmum tersebut, makmum yang masbuk tersebut, dia tak sempat nak baca zikir-zikir ataupun doa yang lain. Saqata anhu kama tasqutul qira'atu 'anil masbuq fi sa'ir salawat, maka gugurlah bacaan bagi orang yang masbuk tersebut, seperti mana dalam solat dikiaskan dalam solat-solat yang lain. Tak perlu untuk dia baca, maka dia terus baca zikir yang seterusnya. Dia angkat takbir yang pertama, sepatutnya dia baca al-Fatihah, tapi makmum ataupun imam terus angkat takbir yang ke-3 dan ke-4 seterusnya, macam tu, demikian. Maka dia gugur bacaan Fatihah dia tersebut ataupun selawat dan seumpama dengannya. Maka dia terus takbir yang mengikut imam. Wa idza sallama al-imam wa qad baqiya 'ala al-masbuq fil janazah ba'd at-takbirat, dan sekiranya imam bagi salam dan bagi makmum yang masbuk tersebut dia ada baki takbir yang dia ada, contoh dia ada satu takbir lagi, fil janazah ba'd at-takbirat lazimahu an ya'tiya biha ma'a azkariha 'ala tartib, maka hendaklah dia menyelesaikan takbir ataupun baki takbir tersebut. Lazimahu an ya'tiya biha ma'a azkariha 'ala tartib, mengikut tertib makmum tersebut. Hadha huwa al-mazhab as-sahih al-mashhur indana, itu adalah pendapat yang sahih, yang masyhur di sisi kami di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu jelas hukumnya sama seperti mana dalam solat-solat yang lain. Itu makmum yang masbuk dia kena selesaikan baki takbir yang dia ada. Walana qaulun dhaif, dan bagi kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi lagi, bagi kami ada qaul yang dhaif, atau dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan ada pendapat yang dhaif. Innahu ya'ti bi takbirat al-baqiyat mutawaliyat bi ghairi zikrin wallahu a'lam. Itu bagi makmum yang masbuk tersebut, dia menyelesaikan takbir yang baqi tersebut mutawaliyat bi ghairi zikrin, tanpa membaca apa-apa zikir dan juga doa. Itu pendapat yang dhaif. Yang saya afdal dia itu kita selesaikan takbir dan juga dengan membaca zikir dan juga doa yang seperti mana sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar tu untuk hari ini. Saya mohon maaf sebab saya sekarang berada di luar di luar kawasan, outstation sikit. Minta maaf sebab semalam tak sempat nak buat, ada masalah sikit. Untuk hari esok pula saya tak pasti lagi sama ada boleh buat ataupun tidak, berdasarkan kesesuaian masa dan juga tempat. Kalau sempat insya-Allah saya teruskan, kalau tak sempat mohon maaf. Baik, cukup sekadar tu untuk hari ini. Saya mohon maaf apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu disebabkan kelemahan dan kekurangan diri saya. InsyaAllah kita akan bertemu pada majlis yang akan datang pada berkenaan dengan babu ma yaquluhu al-mashi ma'al jinazah, apa yang dibaca ketika mana
kita mengiringi jenazah, jenazah. Baik, sebelum tu marilah sama-sama kita menghadiahkan ataupun membaca Al-Fatihah dengan niat syifa, kesembuhan kepada guru kita, iaitu Syekhuna Al-Murabbi Fadilatul Syekh Dr. Yusri Hafizahullah Ta'ala, yang dikhabarkan berada dalam ataupun tak sihat beberapa hari yang lalu. Kita doakan moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan juga saya mohon kepada sidang penonton supaya doakan dan juga baca Al-Fatihah dengan niat kesembuhan bagi anak saya. Sejak 2 malam ni dia tak apa sihat. Saya mohon doa untuk semoga disembuhkan. InsyaAllah kita baca Al-Fatihah dengan niat kesembuhan kepada guru kita Syekh Husni Hafizahullah, dan juga kepada anak-anak saya yang kurang sihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insya-Allah kalau sempat esok insya-Allah saya buat. Kalau tak sempat berdasarkan kesesuaian tempatlah dan juga masa, insya-Allah saya akan teruskan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrikal ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khairul jaza. Moga Allah Taala memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.